Ya. File extract tu maknanya ilmu tu ada di kita, dah ada. Ilmu tu kita dah mari dah. Sebab kita mari, Allah sebelum hantar bagi kita ke dunia, kita ni pesuruh jaya Allah ke bumi, ya kan? Pesuruh jaya ni mesti orang yang berilmu, dia tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihil alwan ar-rahmanir rahim ibadihi fil quburi bi rawhi wa raihan malik yaumiddin yahkumu bi 'adlihi bil 'adli wal ihsan iyyaka na'budu wa nuqsuka bil 'ibadati fi kulli waqtin wa awan wa iyyaka nasta'inu 'alal 'ada'i wan nafsi wasyaitan. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadil amin wa alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir ghawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjut lagi masuk pada kalam yang ke-274, kalam hikmah muka surat 797 ya, muka surat. Yang ini kalam hikmah yang ke-274 diberi tajuk oleh Al-Alamah Al-Fahamah Profesor Dr. Muhyiddin Wali dalam tajuk disebut cinta yang timbal balik. Cinta timbal balik. Kita cinta ada balas. Kita mencintai, orang yang kita cinta juga mencintai kita. Itu soal yang dibentangkan dalam kalam hikmah ini. Cinta adalah manis sekali, bahasa yang sedap. Selalu kita sebut sedap dengan cinta, sayang, ya. Paling penting dalam kehidupan adalah cinta. Dan kita telah bawa sifat cinta itu daripada alam arwah lagi, sejak daripada mula sebelum jasad kasar kita dicipta oleh Allah. Masa ketika kita berada di alam arwah, masih dalam ruh, status kita masa itu masih dalam keadaan ruh, mengitari arash Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah. Dan kita, perkara yang pertama sekali yang kita terima daripada Allah, yang kita tiru sifat Allah, yang kita ikut sifat Allah, yang kita dibekal dengan sifat itu, sifat cinta. Faham ya? Mula-mula sekali. Ya, itu sifat yang pertama sekali yang Allah tanamkan ke dalam pada ruh-ruh kita di awal dulu. Jadi bila kita mari ke dunia, kita sudah dihijab, ya, kita sudah dihijab dan diperdayakan oleh daya tarik duniawi. Maka itu kita hilang cinta kepada Allah, pindah cinta kepada makhluk. Nampak ya? Asalnya cinta kepada Allah, tapi bila kita turun ke alam kasar ni, maka kita telah diperdayakan oleh makhluk, yakni duniawi. Maka kita telah pupus, hilang cinta kita kepada Allah. Maka itu kita nak kena cari balik cinta tu. Kita kena mengimbau balik, kembali kepada asal cinta kita. Sebab itu diberikan tajuk cinta yang timbal balik. Cinta adalah manis sekali. Cinta apapun saja, semua manis. Apalagi cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, kerana dekat dan berjinak-jinak dengan yang dicintai adalah kepuasan yang sangat mendalam. Lebih-lebih lagi cinta hamba Allah yang saleh terhadap yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah. Itulah sebabnya Maulana Ibnu Athaillah Askandari bermunajat kepada Allah dalam kalam hikmah beliau yang ke-274 sebagai berikut: Ya man adzaqa ahbabahu halawata mu'anasatih. Dibaca dengan wakaf, ha tu dia tak berbaris. Itu dia punya fasih aja. Kefasihan
dalam tata bahasa Arab ni ada satu dipanggil fasih. Ada ketika kita kena sambung, ada ketika kita kena wakaf, ada ketika kita sebut. Macam Maulid Nabi itu kita baca rawi, bacaan rawi tentang Maulid Nabi itu, tiap kalimah di hujung itu mesti dihidupkan. Mesti dihidupkan. Itu satu perkara yang kita nak kena faham tu ya. Jadi bukan maka itu musannif tidak barihkan di sini. Ha tu hal dhamir tu tidak dibarihkan. Ya, itu panggil hal dhamir tidak dibarihkan. Maka dibaca ya man azaqa ahbabahu halawata mu'anasatih faqamu baina yadayhi mutamallikin. Wahai Tuhan yang merasakan kepada para pencintanya, kepada para pencintanya kemanisan berjinak hati dengannya. Orang-orang terpilih, hamba-hamba terpilih, Allah tanam sifat cinta, maka dia akan merasai kelazatan bermunajat dengan Allah. Bila kita sembahyang, kita rasa cukup sejuk mata hati kita. Kita berada dengan orang yang kita cinta, tentu kita akan sejuk. Orang yang kita sayang ada dengan kita, tentu kita akan rasa sejuk. Jiwa kita akan jadi tenang dan hening. Ya. Maka mereka berdiri di hadapannya berlemah lembut mengungkapkan cinta. Maka kita akan berdiri di depan Allah. Walaupun dalam ibadat kita buat, kita akan terus dengan melakukan ibadat-ibadat itu semasa yang bersungguh-sungguh dalam keadaan yang begitu indah dan bersungguh-sungguh. Dan ini yang kita istilahkan sebagai berlemah lembut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengertian munajat ini ialah beliau berdoa dalam arti memanggil Allah yang telah merasakan kepada para hambanya bagaimana syahdunya berjinak hati antara yang mencintai dengan yang dicintai. Inilah yang berlaku, yang Allah tunjuk salah satu daripada wali Allah, waliyah perempuannya, Rabi'atul Ummu Ismail, Rabi'atul Adawiyah, nama dia Ismail, Ummu Ismail Rabi'atul Adawiyah. Ya, daripada awal dia membujang sampai ke mati. Tak ada bakal manusia yang bakal boleh jadi suami dia. Tak ada. Ulama besar tabi'in Hasan Al-Bisri pernah meminang dia, tak berjaya. Dia suruh jawab beberapa soalan. Bila Hasan Al-Bisri memberi jawapan-jawapan tu, dia kata hang tak layak lagi. Mak dia kata hang masih lagi ada keinginan syahwat dengan aku. Nampak, nikah dengan syahwat ini memang tak betul ya. Ya, kita sama kalau menikah dengan syahwat, ya, tengok satu perempuan kita naik syahwat, kita pun jatuh hati dengan dia, kita menikah kerana syahwat. Tak lama pernikahan itu tidak bawa kebahagiaan, betul tak? Jadi bila sama juga kita teringin satu orang perempuan itu kerana kejeritaan dia, kecantikan dia, keayuan dia bagai-bagai, maka kita pun beristerikan dia sebagainya, maka tentulah tidak membawa kepada kebahagiaan abadi. Sebab tu Nabi sebut, ya, kita nikahi perempuan tu kerana ada 4 perkara. Pertama, jelita, kena ada cantik lah, supaya senang mata memandang, betul tak? Itu bagi mata senang mandang aja. Ya. Kedua, dia mesti ada harta benda, keturunan. Ketiga, keturunan yang baik. Dan keempat, agama, cari yang agama. Nabi kata, nampak tak? Nabi tak kata hak 3 tu, hak agama tu Nabi suruh cari. Yang ada agama, yang ada iman, yang ada ibadat, yang ada ketakwaan, ciri-ciri takwa. Ini kita sebut sebagai apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi makanya kecintaan yang melekat ada pada jiwa Rabi'atul Adawiyah. Dia ni duk pergi kutip bunga. Rabi'ah ni bunga lah, bunga. Gelaran Rabi'ah tu pasal dia bunga, ya. Rabi'ah. Jadi duk kutip bunga, buat minyak wangi. Tuan dia ni pengedar minyak wangi lah. Dia pergi lah bunga pagi-pagi, ya. Semua bunga-bunga pergi kutip. Dalam bunga tu, tengok hari-hari bunga tu dia nampak di sebalik bunga tu, ya. Yang mencipta bunga ni tentu lebih cantik, nampak? Tentu lebih harum, tentu lebih murni. Nah, tu nah. Dia bukan nampak bunga, dia nampak di sebalik penciptaan makhluk.
bunga tu di sebaliknya, iaitu Khaliq, pencipta bunga itu sendiri. Ya, dengan beberapa keindahan inilah yang melekat pada jiwa dan raga dia. Ya. Nah, inilah yang menjadikan satu antara amalan yang amat disukai orang yang suka bunga ni juga adalah Siti Hajar, mak Nabi Ismail. Nampak tak? Siti Hajar adalah isteri Nabi Ibrahim yang amat suka kepada bunga. Ketika diserahkan oleh Namrud, Raja Namrud serahkan Nabi Ibrahim, ya, Siti Hajar tu sebagai hamba kepada Siti Sarah, dia pakai bunga, digantung bunga-bunga di diri dia. Nampak ha? Jadi Siti Hajar tu, sebab tu Nabi Rabi'ah dipanggil Ummu Ismail. Ya, sebab dia ikut Siti Hajar suka bunga. Maka itu apa yang disebut tadi dalam sejarah tu. Maka bunga inilah yang membawa kepada keharuman, kelembutan jiwa. Ya, maka itu ibadat itu sampai sekarang terbawa sampai acara tu dalam agama Hindu. Nampak? Agama Hindu tu asalnya bukan agama yang salah, agama yang betul. Ya. Turun daripada Nabi Ibrahim juga. Agama Hindu tu turun daripada agama Ibrahim, tapi tak nama Hindu lah masa tu. Dia bagi agama Hanif. Agama Hanif. Ya, tapi apabila mereka telah terdedah kepada unsur-unsur keberhalaan, maka putus hubungan mereka dengan yang Maha Asa, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulalah ada perbanyak-banyak Tuhan. Sebab tu kita tengok tiap tahun dia akan belarak bawa dia punya tokong kan. Dia bawa tokong daripada isteri tua pergi tengok isteri muda. Nampak tak? Tu kisah siapa tu? Nabi Ibrahim lah tu. Isteri tua, isteri muda. Dia melawat. Maka itu ada sebut dalam kitab Veda tu. Kitab Veda tu ada sebut semua ni, perkara yang betul. Akhirnya mereka telah diperdayakan oleh syaitan, maka mereka terdedah kepada penyembahan berhala. Jadilah agama Hindu itu agama yang syirik, menyekutukan Allah. Itu paling jelas ya. Jadi makanya budaya itu sampai sekarang, maka itu dalam agama Hindu ni kita tengok bunga paling utama. Ketika Wali Songo yang datang membawa Islam, ya, Wali Songo ni mari daripada banyak daerah. Ada mari daripada Uzbek, ada mari daripada Mesir, ada mari daripada Iran, ya. Bukan semua Wali Songo tu mari daripada satu tempat. Dia mari daripada banyak daerah, ya. Dia berturun ke Indonesia, ya, membawa Islam. Ketika itu agama Hindu lah begitu luas. Agama Hindu begitu luas anutan dia di Indonesia. Dan dia tengok depa ni suka apa? Bunga. Dia Wali Songo buat apa? Tiap-tiap masjid yang dimasjidkan atau bangunan-bangunan berhala, bangunan-bangunan candi yang dimasjidkan dihiasi dengan bunga-bunga. Nampak? Tanam pokok bunga keliling, ya, tabur bunga-bunga, gantung bunga-bunga, kerana nak tarik perhatian masyarakat ketika itu beragama Hindu yang begitu fanatik sangat dan suka kepada bunga. Jadi kita nak seru mereka kena ikut budaya mereka lah. Kita nak bawa mereka kepada agama Islam, kita kena jaga budaya mereka. Jangan bagi rosak budaya mereka. Nampak tak? Budaya mereka suka bunga, kita kena jaga bunga. Mereka suka bunga, kedua mereka suka burung. Mereka cukup suka. Budaya Hindu ni suka burung. Memanglah sebab burung ni daripada asal kita tengok dalam semua kisah Nabi-Nabi ada burung. Nabi Muhammad pengabih Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersembunyi di gua Sur, ya, burung main peranan. Betul tak? Ya. Nabi Allah Sulaiman yang bawa berita tentang Puteri Balqis, burung juga. Berarti ya. Nampak tak? Nabi Allah Nuh AS setelah sampai bukit bahteranya sampai di kemuncak Bukit Judi di selatan Turki, Banjaran Ararak, ya.
Burung juga dia lepas burung apa? Burung gagak. Gagak lepas nampak bangkai tak balik Lepas bangkai tak balik, dia lepas pula burung merpati. Merpati balik. Dia pergi habaq ke Nabi, bawa ayak dah surut, kita dah boleh cari makan, dah boleh turun. Jadi banyak burung. Maka itu budaya burung ni sudah ada dalam agama-agama asal sejak Nabi Ibrahim AS. Faham ya? Maka itu agama Hindu ni dia bawa yang kita sebut tadi ni, yang asalnya dia beragama yang hadis daripada Nabi Ibrahim, ya, dia begitu sangat-sangat mendewa-dewakan burung, penting sangat burung. Sampai nak tengok nasi pun pakai burung. Nampak dah? Sampai nak tengok perjalanan hidup pun kena tengok burung. Celaka ke, sial ke, bertuah ke pun tengok burung. Banyak kan? Jadi maka tu wali-wali Songo ni ketengahkan burung tu sampai bentuk dalam bentuk pakaian lukisan. Maka baju-baju batik, baju-baju yang dipakai oleh masyarakat Indonesia yang beragama Hindu itu semuanya bercorak burung. Kita tengok banyak batik-batik daripada burung. Nama batik itu Kukila, 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 ya. Nama batik itu dalam bahasa Jawa dia panggil Kukila. Sebenarnya dia bahasa Arab Kukila, jaga mulut, ya, makna dia jaga, kila, jaga mulut, jaga perkataan, nak cakap. Ya. Jadi baju tu nama dia, corak dia, corak batik Kukila. Jawa kata Kukila. Ni orang Jawa pun tak tahu cerita ni, ya. Maknanya kata asal. Sebab tu kita tengok batik-batik depan banyak burung, sebab asal daripada agama Hindu tadi. Itu antara yang kita nak sebut tadilah, ya. Jadi maka itu Ummu Ismail Rabi'atul Adawiyah ni antara yang terunggul, di mana dia tidak dapat ditembusi oleh mana-mana lamaran manusia. Mana-mana ramalan manusia tak mampu untuk menerusi jiwa dia, kerana dia telah diisi dengan kecintaan penuh kepada Allah. Dia dapat kecintaan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak dapat tidak dia sentiasa berada dalam keadaan munajat dengan Tuhan, senang buat ibadat, banyak beribadat, banyak menyebut Allah. Bila kita dah cinta kepada Allah, tentulah perkara-perkara yang kita akan buat semua untuk Allah dengan mudah. Sembahyang sunatnya banyak, zikirnya banyak, sedekahnya banyak, betul tak? Akan datanglah berbagai-bagai macam bentuk ibadat, kerana kita buat mengikut yang memerintah kita itu adalah yang kita cinta, dan itulah yang diperintah kepada kita, maka kita akan buat kepada orang yang kita cinta. Sama lah macam usulan kita sama-sama kita sendiri. Orang yang kita cinta, kita akan buat. Apa yang dia minta, apa yang dia hajat, kita akan penuhi, betul tak? Orang yang kita cinta. Tapi kalau orang kita benci, sekali pun duduk dengan kita, sekali keturunan kita, walaupun selapih dengan kita, walaupun seberadik dengan kita, kita tidak akan layani. Tapi kalau orang tu kita cinta, walaupun bukan dia beradik kita, kalau kita cinta dengan dia, semua pakai jadi juga dah. Apatah lagi kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dikendaki dengan kecintaan. Maka apabila kecintaan itu ada, maka akan datanglah cinta itu kepada yang lain. Cinta kepada sahabat, cinta kepada harta benda, semua kerana Allah. Dia bukan lagi cinta semata-mata kerana kebendaan itu. Ini yang kita ditekankan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata musannif, pengertian munajat ini, beliau berdoa dalam arti memanggil Allah yang telah merasakan kepada para hambanya bagaimana syahdunya berjinak hati, ya. Dalam sebuah hadis yang banyak kali disebut dalam kitab-kitab tauhid dan tasawuf, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan qala lil malaikah idza da'a ukhiru hajata 'abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah." Cantik. Hadis ni ada dalam kitab Mustika Hadis jilid yang kedua. Jumpa hadis ni, keluaran Jabatan Perdana Menteri itu, ya. Mustika Hadis, ada hadis ni masuk. Apabila Allah mencintai hambanya, dia berkata kepada malaikat, apabila dia hamba aku berdoa, lambatkan memperkenankan hajat hamba aku itu. Itu dia hamba.
Orang yang Tuhan cinta, hamba dia yang dia cinta, bila hamba tu minta apa-apa hajat kepada Allah, Allah kata kepada malaikatnya, jangan bagi lagi, tangguh, jangan bagi. Kenapa? Ya. Fa inni uhibbu an asma'a sautah, kerana sesungguhnya aku mencintai yang mendengarkan suaranya berdoa. Orang yang cinta kepada Allah akan banyak berdoa, sebab dia tahu Allah saja yang akan berikan segala-galanya. Betul tak? Nah, yang datang daripada Allah, nikmat daripada Allah, yang memberi pun Allah, yang datang semua adalah ketentuan daripada Allah, anugerah semua 100% daripada Allah. Nak minta kat siapa lagi? Maka itu semua perkara dia akan bergantung. Sebab tu Nabi dalam semua aspek banyak doa, tuan-tuan. Nabi dalam setiap pergerakan ada doa, ya. Setiap pergerakan ada doa. Nabi ni punya banyak, ya. Ya. Kalau kita ikut doa Nabi, ya Allah, banyak sekali doa. Dia doa ni dia tidak ada protokol, terus langsung kepada Allah, dan tidak ada masa had tertentu. Dia terbuka pada sebarang masa. Kita boleh mohon kepada Allah. Puak-puak yang tak faham ni, tak erti ni, lepas semayang dengan doa, tak ada doa Nabi tak buat. Nampak, ya? Dia tak faham konsep doa tu, ya. Kalau dia faham konsep doa tu, masuk dalam bahagian yang tidak ada protokol. Makna kata bila sebut protokol, tidak ada masa, terlibat dengan masa pun tak terlibat, semua ketika boleh doa. Sebab Nabi dan semua pergerakan ada doa. Tinggal lagi ada doa angkat tangan, ada doa tak angkat tangan, tu saja, ya. Doa makan tak angkat tangan, tapi kita angkat juga. Nampak, ya? Dari itu, ya. Banyak doa yang kita, doa jawab azan, tak payah angkat tangan, kita angkat tangan juga. Dia jawab azan, doa jawab azan, kita pun angkat tangan baca. Tapi tak payah angkat, biarlah tangan kita bukan tangan orang. Yang kedua barak dah, tak ada masalah. Jadi pendek kata, buat rekomendan tak apalah, yang pentingnya kita doa jangan ada masa ataupun had tertentu. Bila-bila masa berdoa kepada Allah. Kenapa? Allah suka nak dengar suara kita berdoa kepada, daripada dia kabul. Nampak tak? Bila dah sampai ketika Allah nak kabul, jenuh kita, ya? Jenuh menepih, datang hajat tu tak bertubi-tubi, datang hajat sampai kita pun tak boleh nak tanggung sangat dah. Banyak sangat hajat kita Tuhan bagi. Yang ni dapat, yang tu dapat, yang ni boleh, yang tu boleh, yang ni kena, semua jadi belakang. Nampak? Ini kata tadi ini. Ada satu hadis lagi. Allah nak dipanggil Jibril. Wahai Jibril, kamu istihar kepada seluruh penghuni langit. Penghuni langit akan ramai pada penghuni bumi. Wahai Jibril, kamu istiharkan kepada seluruh penghuni langit bahawa aku mencintai sipulan-sipulan. Itu dia nampak tak? Jadi seluruh langit kenal kita, orang bumi tak kenal kita. Nampak tak? Sampai tahap itulah punya kecintaan Allah. Sampai Tuhan istilah macam itulah, ya. Kiranya hamba aku, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia akan kata para malaikat, wahai malaikatku, tangguh, jangan bagi apa yang dia minta tu, tangguh, jangan bagi lagi. Malaikat dah tolong bawa kita punya hajat, tu dah Allah yang bagi. Maka itu apa yang Allah penting, Allah kendaki di sini, dia nak suka dengar keluhan, bisikan, rayuan kita yang tak putus-putus. Sebab tu doa ni jangan kita had ataupun kita kurangkan. Contoh kita ambil lah, 5 keadaan. Doa 5 keadaan ni jangan tinggal, ya. Dah kaya minta kaya, yang tu mau, boleh tak? Mesti, ya. Dah kaya minta kaya lagi, Tuhan suka. Dah sihat minta sihat lagi, dia atau Tuhan suka, ya. Dah aman minta aman lagi, ya Allah bagilah keamanan kepada kami walaupun dah aman, ya. Allah suka begitu. Sebab kita tak tahu taraf had keamanan itu sejauh setinggi mana, kita tak boleh baca. Kita ada baca cara kita lah, aman, aman, Covid dah tak ada sekarang, semua boleh pergi rata-rata. Kita baca takat tu je aman. Tapi ada lebih pada itu lagi yang kita tak nampak, keamanan lebih penting, ya. Sihat, kita minta sihat, aku tak ada penyakit apa. Kita kata tu saja, kita kesihatan tu lebih pada itu lagi yang kita tak nampak. Kesihatan
Setiap inci daripada perjalanan darah kita, perjalanan akal kita tu, kita kena kesihatan. Sihat akal paling penting, sihat iman paling penting. Iman pun ada sakit juga, nampak tak? Jangan baca sihat badan je, sebab tu dia suruh minta sihat. Kedua, pertama kaya minta kaya, aman minta aman, sihat minta sihat. Ya, itu nombor 2. Nombor 3, nombor 4, kalau kita sudah berilmu, sudah kuat beribadat, minta tambah lagi ibadat. Lihat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ni kita baca di tahiyat akhir sebelum bagi salam. Sebab Nabi ada sebut kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, jangan kamu tinggal mendoakan doa ini di akhir salat. Nabi kata, nampak? Di penghujung salat, fi duburi salat, penghujung salat, sebelum kamu bagi salam. Ulama kata dalam tahiyat akhir kita masuk ke doa ini sebelum bagi salam. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ataupun lepas kita bagi salam, itu kita buat doa. Sebelum doa kita akan baca dulu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Buat ayat, Allahumma inni ala zikr, ya Allah jadikan aku orang yang mengingat kamu, wa syukri, mensyukuri kamu, wa husni ibadati, memperindahkan ibadat kepadamu. Cukup. Mai buat baru ni tambah apa lagi, wa ta'atik, tambah lagi pandai daripada Nabi. Rosak habis doa tu. Ada imam-imam duk ajar dulu tu, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni, bukan wa husni, wa ibadat wa ta'atika wa husni ibadatik. Jangan tambah taat tu. Taat ni ada 2, ibadat satu je, taat ada 2. Taat kepada syaitan pun ada, taat kepada Allah pun ada. Betul tak? Sebab tu jangan minta taat. Yang sudah faham lah. Doa ni dah cukup mantap lah. Allahumma inni ala zikrik, ya Allah, Engkau bagi pertolongan kepada aku, bagi pertolongan, inni ala, tolong bagi aku supaya aku boleh ingat kepada kamu, wa syukri, boleh mensyukuri kamu, wa husni ibadati, boleh perindahkan ibadat kepada kamu. Cukup. Ya, ditambah taat apa lagi? Nampak? Ya, macam saya cerita dulu lah. Ya, di Indonesia ada cerita ni kan, masa ada keramaian makan, dia buat 2 jamuan, sini orang Kristian, sini orang Islam. Kristian ni ada makanan-makanan khinzir, segala apa, semua makanan-makanan haram ada lah. Sini orang Islam, 2 puak. Sambut hari lahir apa, Duta Malaysia ke Indonesia, Duta Malaysia, Datuk Rahmat masa tu. Sebab dia buat 2 jamuan. Protokol ni banyak yang mari daripada div ya, daripada orang Kristian, pada mai satu orang pensyarah ni orang Islam. Dia kata, ustaz pergi makan sana. Di sana itu makanan kita, makanan Islam, itu makanan kita. Saya di sini. Saya kata pasal doktor. Doktor pun kena makan sini. Tak. Beginilah. Ini Islam ini ada 2. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Saya yang bukan taat. Itu dah. Nampak? Itu dia. Ustaz yang taat, saya bukan taat. Jadi ustaz yang taat ke sana, saya yang bukan taat ke sini. Nampak tak? Dahsyat dia. Itu kita faham taat dia ada 2. Allah ta'budu syaitan. Yasin dah katakan, jangan kamu taat kepada syaitan. Ta'budu ni makna taat. Dalam ayat ni Yasin kan. Mak taat tak, sebab tu jangan ditambah. Doa ni saya tegur imam-imam kalau baca doa dia tambah taat, saya kata buang taat tu. Jangan masuk taat tu. Masuk taat tu rosak doa tu. Nampak? Nampak? Sebab taat ada 2. Kepada Allah pun taat, kepada syaitan pun taat juga. Nabi dah ajak tegat tu, apa yang Nabi dah tunjuk dah betul, jangan duk ditambah. Sebab dia tak tahu dia tu hadis Nabi lah masalah ya. Dia ingat dia pakai mai lagi, duk tambah bukan jadi masalah. Tak gitu. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Allah tak tahu ke doa? Doa ke Tuhan terima, semua dia terima lah. Yang pergi buruh semua belakang tu lah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa siyamana wa tahlilan, tahlil pun masuk juga. Nampak lah. Awak Tuhan tak reti ke? Hang bagi tuition kat Tuhan pula. Ya. Rabbana taqabbal minna innaka
terima daripada kami. Apa-apa daripada kami terima. Habis, senang. Doa Nabi Ibrahim tu Quran. Sebab tu saya tak tambah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka maulana pun kita tak buat sebab tak ada. Itu Al-Quran, doa Al-Quran perfect 100%. Ya Allah, terima daripada kami. Habis daripada kami apa yang kami buat, apa yang ada daripada kami kau terima ya Allah. Itu jawab dia. Ni dia pergi hajak Tuhan pula, bagi tuition ke Allah lah. Kalau nak terima doa kami, terima doa kami, terima puasa kami, terima rukuk kami, terima sujud kami, nampak? Terima qiyam kami. Tuhan tak reti ya? Mana doa kita Tuhan nak terima lagu tu? Orang ni tak reti dengan dia bercakap dengan Tuhan pun dia tak faham, tak reti. Macam mana Tuhan nak terima doa kita? Sebab doa kita tidak ada adab. Nampak dah? Dah. Satu hamba Allah minta, ya Allah berikan kami, ya Allah kurniakan kepada aku syurga di mana pintu-pintunya ya, daripada mahligai daripada mutiara. Dia minta dulu tu. Ini seorang zaman Nabi ni. Ya Allah anugerahkan warga syurga mahligai pintu-pintu daripada mutiara. Nampak tak ya? Di dalamnya mengalir sungai-sungai ya Allah. Nabi duduk dengar. Anda minta syurga sudahlah, ambil tambah sungai ni semua buat apa? Nampak? Awak Tuhan tak reti. Dalam syurga ada semua tau. Tu ada hadis tu Nabi tegur dia. Nah. Kita pun begitu lah. Jangan lupa perinci. Takat mana datang doa banyak tu ya. Dia baca banyak tu. Fasih tu dah ada lah. Quran dah sebut. Jangan lupa tambah rosak kita. Baik. Sambung lagi. Kita lihat tadilah. Jadi maka itu dia kata tadi, bila kita Allah kasih kepada seorang hamba, Allah akan tangguh dia punya hajat. Kerana orang ni akan terus minta. Dia akan terus minta. Sebab dia tidak akan putus asa kerana dia tahu Allah sajalah yang maha pemurnia, bukan lain daripada itu ya. Apabila cinta telah merasuk terhunjam ke dalam hati, hilanglah segala kekasaran, timbul kelembutan dan sikap lahiriah yang menggambarkan kelembutannya dalam kalbu. Kita nak sifat apa? Sifat lin, lembut. Nampak? Fabima rahmatillahi lin talahum. Al-Quran kata, dengan kerana rahmat Allah maka hati kamu boleh jadi lembut. Nampak tak? Rahmat Allah tu apa? Kerana limpahan kasih sayang Allah kepada kamu, hati kamu jadi lembut. Dan kamu juga akan merasai kelembutan bila kamu membalas cinta kepada Allah. Orang yang kita cinta kita cakap lembut, nampak tak? Dengan orang yang kita cinta kita akan cakap lembut. Semua lembut belakang. Duduk dengan orang cinta tak itu kan? Orang kata tadi apa namanya, kita akan dapat macam kita lah juga kan, keadaan dunia kita samalah ya. Hal keadaan ini tidak dapat dirasakan oleh orang yang telah pernah merasakan bagaimana indahnya cinta. Berkata penyair dan beberapa syair, safinatul hubbi fi bahril hawa waqafat famnun alayya birihin minka yujriha la ya'rifu syauqa illa man yukabiduh walal hababata illa man yu'aniha la awhashallahu minkum man yuhibbukum wa anasallahu daran antumu fiha. Kapal cinta telah berhenti di lautan rindu. Tiupkan padaku daripadamu angin yang melayarinya. Tiada yang kenal kepada rindu selain penderitaannya, tiada yang kenal kepada berahi selain penanggungnya. Allah tiada meninggalkan sesiapa yang dia jatuhi cinta padamu di antaramu, dan Allah menggembirakan dengan rumah yang kamu berada di dalamnya. Kesimpulan makna syair ni, bahawa cinta kepada Allah tiada boleh berhenti. Cinta itu harus berlayar terus. Jangan sekat jalan ya. Kepada orang tak apalah, sekat jalan ya. Allah jangan terus, demi menghindari derita dan letupan berahi. Ya. Cinta tiada tinggal sendiri dan hati merupakan rumah cinta yang digembirakan Allah. Jangan sampai cinta itu jadi berahi. Jadi berahi putus ya. Nampak ya? Faham kan? Ya. Kalau bawa berahi habis ya tak? Perhubungan suami isteri dah sampai birahi habis ya. Nampak tak?
Tak tengok dah lah, tak payahlah nak. Aku tengok bulan ni, tengok bulan ni dah. Selagi tak birahi, boleh berjalan elok. Tidak? Faham? Nampak? Birahi tu. Bahasa Arab tu, birahi. Dia ada satu unsur. Satu unsur. Birahi ni satu anugerah dalam diri manusia. Ada satu unsur, dia duduk dalam syahwat. Syahwat ni dia ada banyak, dia punya apa? Dia punya pembentukan untuk menjadikan syahwat itu sempurna. Nampak tak? Ya? Dia kena ada birahi. Kalau tidak birahi, tidak ada perhubungan itu yang membawa kepada keindahan. Klimak dia kita panggil birahi lah. Nampak tak? Barulah jadi. Sebab itu dia kata cinta kepada Allah ni jangan sampai birahi. Bila sampai birahi, kita dah tak cinta kepada Allah lagi dah. Nampak tak? Ya. Dia mesti terus. Jangan sampai adanya birahi. Maknanya kita akan terus mencintai Allah sampai abadi. Akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan dia lah, ya. Maka kata musannif, kesimpulan bahawa cinta kepada Allah tiada boleh berhenti. Cinta itu harus berlayar terus demi menghindari derita dan letupan birahi. Cinta tiada tinggal sendiri dan hati merupakan rumah cinta yang digembirakan oleh Allah. Baitul Mu'min, qalbul mu'min baitullah. Rumah orang beriman itu adalah hati orang beriman itu rumah Allah. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang beriman itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahawasanya setiap martabat manusia itu ada pakaiannya, yakni hal-hal yang menunjukkan kekhususannya, baik di sudut adat masyarakat atau di sudut kegunaan. Demikian juga kualiti seseorang dalam pandangan Allah SWT. Sedangkan martabat para wali dapat dijangkau oleh setiap hamba Allah yang saleh dengan keberkahan ibadahnya, mujahadahnya selain martabat Rasul dan Nabi. Ya. Kemudian bahawa setiap martabat manusia itu ada pakaiannya, tak sama. Martabat cinta kita dengan Allah tak sama. Ya. Cinta kepada Allah ni martabatnya tak sama. Cinta Rasulullah Nabi Muhammad, ya, melebihi segala-galanya. Tidak ada lagi cinta yang lebih tinggi daripada Nabi SAW. Tingkatan cinta ini bergantung kepada kekuatan mujahadah kita. Kita berjihad dengan nafsu kita. Kekuatan mujahadah itu sendiri adalah sangat perlu dalam menangani ujian-ujian Allah di atas muka bumi ini. Dan sejauh mana kita berjaya menghadapi ujian, penuh ketabahan menghadapi ujian, dan kita dapat menilai ujian-ujian itu balik kepada kebaikan. Setiap benda uji ini nak cari baik. Uji ini nak cari baik, betul tak? Bila kita buat ujian ni untuk apa, tuan-tuan? Sah, nak cari kebaikan, nak cari keunggulan, nak cari keaslian, betul tak? Orang nak uji emas, kena bakar. Mana ada cara lain? Nak tengok emas tu tulen ke tidak, kena bakar. Tak bakar macam mana boleh tahu kan? Ya. Kulit, nak tahu dia ni kulit, betul ke kulit? Kita kena bakar je lah. Cucu habis sikit lah. Dia sambak lah, ya. Makanya kita nak uji. Maka itu ujian ini sebenarnya membawa kebaikan. Maka itu kita kena faham ujian-ujian yang datang daripada Allah ni untuk menempa kebaikan, untuk mencari keaslian, untuk menuju kepada yang keunggulan. Itu kita buat ujian. Maka ujian semuanya adalah jelas sesuatu yang sangat bertuah, anugerah daripada Allah. Satu nikmat sebenarnya ujian itu. Kalau tak ada ujian, kita tak tahu apa akan berlaku. Maka itu kata musannif, orang yang benar-benar mencintai Allah terus dalam perjalanan hidup ni, kita akan menghadapi, pertama sekali kita akan terus, cinta Allah ni akan terus kekal dalam diri kita, akan terus ada dalam diri kita apabila kita sedia menghadapi ujian. Sebab hidup ni adalah ujian, kena ada ujian. Ujian demi ujian, barulah kita akan jumpa kehidupan ini, ya. Baik, mari kita tengok dulu sebelum kita kerana itu Maulana bin Athaillah dalam munajat doa kepada Allah menyebut pakaian para wali. Perhatikan munajat beliau yang berikut, ya man albasa awliya'ahu malabisa haibatih faqamu bi'izzatihi musta'izin. Ini kita akan baca selanjutnya lah. Saya tak urai hari ini, kita tak ulas yang ni. Wahai Tuhan yang telah memakaikan para walinya dengan pakaian kehebatan, maka berdirilah mereka itu dalam keadaan megah mulia dengan kemegahan kemuliaannya. Untung kan? Baik, kita nak ambil balik sekarang ni dalam segi kita menghadapi. Bila kita berjalan dalam kapal cinta, berhenti di lautan rindu, jangan berhenti, jalan terus. Bila kita cinta kepada Allah,
Maka kita kena tengok kecintaan kepada Allah ini, tuan-tuan. Saya baca dulu kitab ni lah, ya. Inilah untung sikit bila kita mengaji bab-bab ni, kita dapat jumpa kitab-kitab ulama. Secara langsung kita berhubung dengan ulama, tuan-tuan, ya. Kalau kita tak jumpa, kita tak akan jumpa lah. Saya nak bawa ke sini, saya akan cuba memberi. Ini kita Arab, tak ada Melayu sepatah pun. Nak buat macam mana? Jadi kita kena terang lah satu ulasan. Saya akan cuba bagi kupasan dalam kitab ini. Dia panggil kitab Kashifatus Sajak Al-Syekh Al-'Am Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi bi syarah al-Matn Safinatun Najah. Nama kitab ni, dia kata di sini, faidatun qala ba'duhum mahabbatullahi ala 'asharati ba'anin min jihadil 'am. Faedah, dia kata, sebahagian ulama berkata, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ini terdiri daripada 10 makna. Ada 10 makna pada diri kita. Makna kita cinta kepada Allah. Kalau tak ada makna ni lekat kepada kita, tak ada perkara ni kepada kita, maknanya kita belum cinta Allah lagi. Itu maksud dia, faham ya? Ahaduha an ya'taqida anna Allah Ta'ala mahmudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatih. Yang pertama, makna yang pertama sekali, ada seorang hamba harus yakin. Kita kena ada keyakinan itu dulu. Yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah zat yang maha terpuji daripada setiap sisi bentuk kita puji, setiap sifat daripada berbagai sifatnya. Di sini bererti orang yang nak ada tanda-tanda boleh cinta kepada Allah dengan menguasai ilmu sifat. Pertama kena ada ilmu sifat, tuan-tuan. Kita kena mengaji. Hari ini ada buku-buku kitab-kitab. Kita bertuah hari ini zaman moden sekarang, ulama-ulama kita telah menulis kitab dengan nama-nama Allah. Ya. Bacalah, tuan-tuan, carilah buku-buku kitab-kitab yang ada berkaitan dengan nama Allah, sifat-sifat Allah yang 99 ni. Kita hayati, bacalah. Tiap sifat ni kita cuma biar faham. Bila kita akan nampak, dia kata begitu luas, begitu indahnya sifat-sifat Allah ni, akan keluarlah mulut kita memuja-muji Allah. Kita akan suka hanya muji, layak kita hanya puji, dan patut hanya kita puji kepada Allah. Jadi orang yang yakin Allah saja yang berhak, yang wajar, yang wajib dipuja-puji, disanjung-sanjungi, ada tanda tu, baru dia sayang kepada Allah. Nampak tak? Baru akan datang sayang kepada Allah. Boleh faham tak? Pertama kan, itu yang pertama kita kata. Jadi kita tunjuk jalan macam mana nak sampai martabat pertama ni. Kita kena kuasai ilmu ni, tuan-tuan. Banyak buku-buku ditulis hari ni berkenaan dengan Asmaul Husna, ya. Bacalah. Jadilah kita sebagai apa, ada library kita di rumah, jadi sanjungan rujukan kita. Bulan-bulan puasa ni lagi cantik, ya. Kita boleh baca sepenuhnya, insya-Allah, ya. Baik. Saniha an ya'taqida annahu muhsinun ila ibadihi mun'imun mutafaddilun alaihim. Lebih kurang pada makna dia kalau kita terjemahkan dia tadi. Pada makna yang kedua tadi, dia kata ada seorang hamba di mana dia akan terus yakin bahawa Allah adalah zat pemberi kebaikan kepada para hambanya sebagai pengurnia, dan memberi keutamaan kepada hamba-hambanya. Itu dia. Nombor 2, kita kena ada satu keyakinan semua nikmat yang mari ini daripada Allah. Boleh. Jangan baca nikmat apapun, walaupun kehidupan kita jumpa orang ni bagi orang ni tolong, pihak ni bagi pihak ni tolong, menteri ni bagi menteri ni tolong, orang besar ni bagi. Semuanya itu kita nampak makhluk yang kita nampak, anugerahnya datang daripada Allah. Dia mau begitu, boleh tak? Dia kata, dia mujuk lah, dia bagi, tak bagi aku lama, dia tak bagi susah lah aku, dia tak nampak yang bagi itu sebenarnya Allah. Ini maknanya orang tu belum cinta. Kalau dia kena nampak terus daripada mata hatinya, yang kita buka mata hati itu, hanya anugerah itu semuanya 100% datang daripada Allah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina. Nikmat yang paling besar apa tadi? Iman wal Islam, yang tu paling besar sekali.
Tak ada yang tu, tak ada lah aku dengan Allah. Tak ada aku dengan kehidupan, tak ada aku dengan syurga, tak ada aku sebagai kehidupan yang sebenar. Habis. Nombor satu, paling penting sekali. Baru datang nikmat-nikmat yang lain. Jadi nombor dua, kita kena yakin penuh 100% seluruh nikmat datang daripada Allah. Nombor tiga, thalisuha an ya'taqida anna al-ihsana minhu ila al-'abdi akbaru wa ajallun min an yuqabala biqaulin aw 'amalin minhu wa in hasuna kasur. Masya-Allah. Nombor tiga adalah seorang hamba harus yakin kebaikan daripada Allah kepada seorang hamba itu lebih besar dan lebih agung daripada balasan sepadan si hamba dengan ucapan atau perbuatan daripada dirinya, meskipun bagus ataupun banyak. Kita kena ingat, yang berbuat baik kepada kita semua ada Allah. Jangan kata orang, jangan kata makhluk. Kita terima apa-apa kebaikan daripada makhluk, apa-apa kebaikan kita terima daripada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk itu sebagai penganugerah. Kita kena terima yang memberi kebaikan adalah Allah. Sebab tu kita ada zikir kan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Nampak tak? Zikir ni mau masuk, biyadihil khair wa ilahil masir, baru balik semua kepada dia balik. Nampak? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu dia nah, 10 kali mau baca, paling minimal sehari, paling minimal sehari 10 kali baca. Nampak tak? Waktu bila baca bila dia kita hati ya. Ya, amalkan istiqamah, jangan tinggal. Tapi kena faham makna tu lah. Itu kita faham bila mengaji ilmu ini, baru kita boleh faham apa yang kita baca, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tahulah bahawa Allah tidak ada sekutu baginya. Wahdahu lahul mulk, kita tahu dah semua kerajaan dia punya, betul tak? Maknanya segala nikmat datang daripada dia, bukan daripada makhluk. Walahul hamd, baginya segala puja-puji, sebab dia yang bagi nikmat, dia yang buat segala-gala, dia yang bagi segala-gala, dia yang milik segala-gala, maka dia layak kena puji. Nampak? Yuhyi wa yumit, yang menghidup lagi mematikan. Biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Semua kebaikan di tangan Allah. Nampak? Wa ilahil masir, kepadanya kembali, semuanya akan balik kepadanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahawa dia di tiap-tiap suatu amat berkuasa. Artinya ini semua akidah, tuan-tuan. Soal akidah ni kena mantap. Bila kita mantap lagu ni, barulah kita akan merasai, ya, kebesaran jiwa. Bila kita takbir Allahu Akbar, kebesaran Allah itu akan terserlah dalam jiwa kita. Nampak, ya? Baru jadi betul, baru ada ta'zim membesarkan Allah. Nampak tak, ya? Baru ada haibatnya Allah tu, ya. Itu. Kemudian yang keempat, rabi'uha an yaqtakida qillata qadayahu alaihi wa qillata takalifi. Yang keempat adalah seorang hamba harus dia kena yakin, semuanya kena yakinan, perihal sedikit berbagai ketentuan hukum Allah atas dirinya, sedikit kewajibannya, apa-apa yang berlaku atas kita lah, apa-apa yang Tuhan takdir atas kita, sakit ke, ya, kena bala musibah ke, apa-apalah yang menekan kita, semua tu ada merupakan qada Allah. Qada, ya. Kita kena terima dengan yakin bahawa yang berbuat itu adalah Maha mengetahui lagi Maha mengasihani. Sebab Allah dia katakan dalam satu hadis ada sebut, apabila Allah kasih kepada seorang hamba, Allah akan uji dia. Betul tak? Orang yang Tuhan kasih ni, tuan-tuan, Allah akan uji dia. Orang duk kena uji ni banyaknya orang Tuhan kasih lah. Orang pergi Mekah kan, balik mai abang, saya pergi Mekah special, hang kata, daripada awal pergi tak ada masalah apa, semua special, makan, minum, hotel, tempat duduk, semua tak ada masalah. Pelancaran kenderaan berjalan, urusan masyair, Arafah, Muzdalifah, Mina, semua berjalan dengan lancar sampai balik mai ke Malaysia. Orang ni, orang sebenarnya orang ni rugi.
Ada pula orang balik, dia kata daripada awal dah kena, nampak ya. Nah, nak naik kapal terbang dia jatuh tangga. Hari mula jatuh tangga. Nak naik tangga kapal terbang tu, tergelincang jatuh, nampak. Hari mula, nampak. Ya. Sampai ke bila-bila bas kena tinggal, nampak, kena berjalan kaki, nampak ya. Orang sampai awal kita sampai lambat, nampak dah. Dia habaq semua tu, tapi dia habaq semua tu dengan redha. Dia dengan habaq dengan sesal. Orang ni sebenarnya mendapat perhatian Allah, nampak dah. Ada tanda-tanda magrur. Nah. Habis kata dia apa? Ini semua dia habis dia kata apa? Semua ni ujian daripada Allah. Saya redha. Nampak dah. Cantik kan? Nah. Saya redha semuanya lah. Saya terima daripada Allah, Tuhan uji saya ni. Mesti ada hikmah yang besar ni, Tuhan uji saya ni. Dan memang kalau Allah izin saya nak pergi lagi. Nampak? Bukan serik lah. Aku nak pergi lagi. Tu dia lah. Ini tanda mabrur. Nampak tak? Dia balik semua bagus, ini kacau. Nampak tak? Jaga tu lah. Sayyidina Ali, satu hari Tuhan tak uji dia menangis. Satu hari Allah tak uji dia akan menangis. Ya Allah, kenapa engkau tinggalkan aku ya Allah? Ujilah aku sesuatu pada hari ini. Apa? Dia nak orang usik. Orang yang sayang kat kita kena usik kita. Selalulah lah. Kena kritik kita, kena usik kita, betul tak? Ni sayang kat kita duduk jauh-jauh tak main lah. Itu bukan sayang kat kita. Tak ambil tahu kat kita langsung. Ya, ini kita kena faham tuan-tuan. Jadi orang yang terima ujian daripada Allah semua qada ni, itu nombor 4. Bila dia boleh faham lagu ni, itu makna kata dia akan cinta kepada Allah. Ya, lagi yang kelima. Khamisuha an yakuna fi 'ammatin awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salaba ma akramahu bihi min ma'rifati wa tauhidin wa ghairihima. Panjang sikit. Nombor 5 ni. Seorang hamba yang sepenuh waktunya dalam khawatir dan takut. Setiap ketika takut khawatir dengan Allah, daripada berpaling Allah Ta'ala daripadanya, yang tercabut sesuatu daripada yang Allah cabut muliakan daripada sesuatu itu, berupa ma'rifah atau tauhid, dia bimbang. Orang ni sentiasa takut bimbang kepada Allah kalau tauhid dia hilang, kalau iman dia pupus. Nampak tak? Dia duduk bimbang tu ya. Mesti ada kebimbangan. Jangan ada lega yang kata lapang. Setiap ujian dia mesti ada. Sebab tu Rasulullah ada sebut hadis, saya baca dulu lah. Satu hari Nabi kata apa? Orang yang gembira kerana nak sambut Ramadan. Itu buah Ramadan tu. Nampak? 1-2 hari Ramadan nak main lah. Lagi dekat, lagi seronok, lagi seronok, lagi seronok. Bukan lagi gelisah. Nampak tak? Lagi seronok. Allah haramkan jasad dia daripada neraka. Itu dia, nampak lah. Itu dia. Itu hadis Nabi tu. Tu baru seronok. Pasal nak terima Ramadan. Ramadan bulan ujian Allah. Nampak tak? Antara ujian apa? Ujian kita punya fitrah yang paling besar, makan minum. Fitrah paling besar, makan minum lah. Sekat yang 2 perkara tu kacau. Datang ujian, tapi dia seronok. Dia gembira nak sambut. Ya. Maka dikata tadi Allah haramkan jasad daripada neraka tu. Tu baru seronok nak terima Ramadan, belum puasa lagi. Ni gelisah dah habis. Hari ni lah makan mi pun. Lah makan apa? Hari ni lah makan bola, banyak makan. Puasa tu banyak makan lah, bukan korang makan. 3 kali makan tu kau puasa. Makan sahur sebab saya buka puasa, moreh 1 lagi 3. Betul tak? Tu dia. Kemudian makan berbagai-bagai makan. Tak itu tak? Apa kata korang makan pula? Tinggal tak ulama tak tambah bulan makan minum. Tu tak tambah. Kalau tambah yang tu cacat nama puasa. Nampak tak? Bulan makan minum. Ya. Syahrul ta'am wa syarab. Bulan makan dan minum. Nampak tak? Kacau lah. Tu jaga baik tu. Tu tak ada masuk lah. Hadis tak kata. Lalu tu ulama tak sebut. Saya lah kata. Jangan dibaca pula lah. Sebab orang masuk yang tu sama. Ya.
Tentu orang kapiak mai jumpa kita. Bila mau puasa? When you start fasting, Ustaz Azan? Pasal apa? You converted already? Tanya dia. Are you already converted? Muslim? No. I suka dia punya makan lah. Ini bulan macam-macam makan ada. Tapi orang kapiak pun suka. Puasa mai. Dia suka apa saya nak makan, kita suka apa dia puasa. Nampak tak? Suka tu kita kena ubah, ganti balik kat kita. Suka puasa. Nampak? Dia suka nak makan. Dia pada tunggu Ramadan. Dia pada tunggu Ramadan ni pasal nak makan. Nauzubillah, ya. Beza dia. Baik. Kemudian lagi yang kata tadi ini. Jangan mencaklah sentiasa bimbang dan takut. Kita punya ma'rifah hilang, kita punya iman hilang, maka tu kena jaga. Jaga tauhid, jangan bagi rosak. Jaga tauhid kita. Tauhid apa kita nak jaga? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. 3. Jaga nah. Tauhid rububiyah makna kita setiap saat ketika jiwa nubari kita dibekamkan dengan satu pegangan yang langsung, yakni tidak ada yang berbuat, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menjadi, tidak ada yang menyusun, tidak ada yang menentukan melainkan Allah. Kena ada begitu. Termasuklah jiwa pribadi kita, pergerakan fizikal kita, lahiriah, perjalanan alam langit bumi ini tidak sunyi melainkan dengan Allah. Itu rububiyah. Jangan kata makhluk, boleh tak? Jangan masuk makhluk. Ya, itu adalah pekerjaan langsung daripada Allah. Itu rububiyah. Uluhiyah, kita kena sembah hanya sujud kepada Allah, mentauhidkan Allah, meletakkan semua perbuatan kepada Allah, menyarankan segala kebaikan kepada Allah, menentukan segala ketentuan kepada Allah. Nampak? Menerima segala hukum daripada Allah. Itu uluhiyah dia panggil. Jangan terima daripada lain, jangan letak kepada lain. Boleh tak? Ya, sujud hanya kepada Allah, tambah dengan tauhid kepadanya, mengasahkan dia, jangan ada syirik, jangan ada riak, jangan ada ujub, jangan ada sum'ah. Ya, sehingga ibadat itu bukan lagi kerana Allah, mesti langsung kerana Allah. Kerana apa? Pertama, kerana Allah Tuhan kita. Kedua, kerana Allah yang menghukum. Kerana Allah yang mencipta jadikan. Kerana Allah mengilhamkan, mentauhidkan Islam kepada kita. Kerana Allah sendirilah yang akan menghukum dan juga menilai. Kerana Allah sendirilah yang akan memberikan kita ganjaran pahala. Kerana Allah sendirilah yang memberikan kita segala nikmat-nikmat ini. Itu kerana. Faham tak? Boleh nampak kerana lillahi ta'ala. Apa lillah? Dia tak tahu 5 perkara ni. Lillah ni 5 perkara ni lah. Ni hang angkat tangan pun Tuhan angkat tau, bukan hang boleh angkat sendiri. Kerana Allah. Sembahyang ni Tuhan suruh, bukan kerajaan suruh. Kerana Allah. Dia ni nikmat daripada Allah, bukan nikmat daripada makhluk. Kerana Allah bagi nikmat. Ini nikmat. Sembahyang tu nikmat yang paling besar. Seorang raja boleh buka pintu pada kita mai jumpa dia, bukan satu nikmat besar tu. Rakyat lain dia tak buka, kita dia buka. Hang rakyat aku, hang kena jumpa aku sehari 5 kali. Raja besar. Orang lain tak boleh masuk, kita dia bagi 5 kali sehari. Kan satu nikmat besar tu. Aku boleh jumpa raja sehari 5 kali, yang tahu tak? Tu dah. Sebab tu raja dunia tak jumpa, tak apa. Aku jumpa raja bagi segala raja 5 kali sehari. Tak ada protokol pula tu. Tak payah isi borang apa semua orang, ya. Jadi tu lah. Tak payah jumpa pengawal. Terus ini uluhiyah dia panggil. Boleh faham tak? Nombor 3, tauhidul asma' wa sifat, sentiasa meletakkan semuanya di bawah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Macam kita di dunia ni, urusan hidup kita ni bergantung kepada kementerian, betul tak? Nak ada lesen kementerian apa? Orang menjaga kena ada lesen. Kementerian apa? Nampak tak? Sakit, nak pergi kementerian mana? Kita tak putus dengan kementerian kan, dalam kehidupan kita ni, betul tak? Betul tak? Dalam kehidupan kita hari-hari ni kita tak putus kan? Dengan hubungan kita dengan makhluk, antaranya kementerian ni. Nama Allah pun betul juga. Ya, hendak nama-nama yang berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan doa, berkaitan dengan keselamatan, minta Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Minta apa-apa yang berkaitan dengan hajat. Bila-bila masa hajat, baca ini dulu, sebut nama Allah dulu, bukan mesti lepas sembahyang aja. Sebab tu ulama buruh lepas sembahyang. Kita ada hajat apa-apa tuan-tuan, minta yang tu dulu. Sebab kementerian yang meluluskan kita punya hajat, kementerian tu nama dia Assalam, nama Allah. Dia faham? Dia kena rujuk kementerian. Jadi sifat-sifat Allah ni semuanya merupakan sebagai suatu nikmat yang Tuhan buka pintu seluas luas. Ya wajib, ya wajib, ya wajib, mustajablah doa aku ya Allah. Nak wajib, Allah ada nama ada wajib. Nama wajib tu mustajab doa. Kita minta nama lain kacau lah. Minta ya wajib, ya wajib berdoa, ya wajib berdoa, ya wajib berdoa, istajib doa ana ya Allah. Minta, wahai Tuhan yang mustajabkan doa, yang mustajabkan doa. Minta. Ya, kalau kita dalam keadaan tersah, susah, ya, tekan la haula wala quwwata illa billah. Aku nak keluar pun tak boleh, aku nak masuk pun tak boleh, aku nak atasi pun tak boleh. Tak ada cara nak buat apa yang Allah Tuhan buat. Aku tersekat ni, nampak tak? Aku terbantut. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 300 kali solve problem. Orang ada masalah tuan-tuan, masalah tertekan, tak ada jalan nak keluar, ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lepas amal yang ni, la haula wala ni, sehari 100 kali. Jadikan zikir harian kita tuan-tuan. Jangan lupa, tiap-tiap hari tuan-tuan buat 100 kali la haula wala quwwata illa billah. Sekejap. Itu cari nabak kat apa ni, bukan apa. Jadi kena nabak ni kitab, tak ada dalam kitab, nanti yang kata tak ada di mana tu Ustaz ambil pula, kan? Ya. Nak cerita tu, ya. Amal setiap hari kita amal, jadi Allah SWT akan bagi kepada kita jalan keluar. Sehari 100 kali. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amalkan nama Allah SWT, maka kita akan dapatlah apa yang kita hajat pada hari itu, dan apa keperluan kita akan diberi oleh Allah SWT, kerana dalam tu masuk sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Habis. Boleh 100 kali la haula wala quwwata illa billah. Sehingga Nabi Musa minta nak jadi umat Nabi Muhammad. Pasal zikir ni, aku telah bagi kepada umat Muhammad zikir ni. Nabi Musa kata, kalau tak boleh bagi ke aku, jadikan aku umat Nabi itu. Nampak? Allah kata tak boleh. Hang datang dulu, dia datang kemudian. Nampak tak? Tu je. Tinggi besar. La haula wala quwwata illa billah. 100 kali sehari, jangan tigai. Jadikan amalan kita hari-hari tuan-tuan. Kita perlu sangat-sangat. Solve all the problem. Tak ada masalah. Kalau ada masalah tertekan, 300 kali. Special sikit lah. Ada masalah, apa-apa dah masalah yang tertekan, 300 kali. Baik. Kemudian yang ke-6. Sadisuha an yara annahu fi jami'i ahwalihi wa amalihi muftaqiran ilahi la ghina lahu anhu. Yang ke-6, seorang hamba melihat bahawasanya dirinya di semua keadaan dirinya dan harapan-harapan adalah sentiasa kepada Allah, dan tidak merasa kaya melainkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti rasai kaya dengan Allah. Jiwa kita kena ada yakin, sentiasa merasai kita kaya dengan Allah. Aku ada yang maha kaya. Aku tak perlu kepada makhluk. Nampak tak? Ya. Sebab semua dia bagi kat aku. Semua datang daripada dia, maka aku tidak perlu bergantung kepada makhluk. Dia kena ada dulu tu, baru rasa kaya kita dengan Allah. Nampak tak, ya? Aku nak takut, aku ada Allah. Ya. Tak gitu kan? Itu paling besar. Jadi pendek kata, bila kita ada pegangan lagu tu, barulah jadi. Kita kata kabel lah. Kita ada kabel besar, kabel aku di atas. Nampak tak? Aku tak perlu di luar. Nampak tak? Ya. Kita tak perlu bersandar kepada orang.
Ya, Allah dia hantar orang mai. Allah hantar orang mai. Nampak? Ya. Itu dia. Ya. Saya ingat dulu anak saya dulu sekolah kan, setahun dia baru pindah di Gua Musang. Setahun. Dia kata, dia ni kata pergi dah minta jumpa orang ni, jumpa kawan tu, jumpa kawan tu, jumpa kawan ni. Saya kata tak payah. Kabel saya di atas tu. Kabel saya paling besar sekali. Nampak tak? Nah, dia hantar lagi. Tak gaduh. Setahun. Patut 5 tahun kan guru kan, baru transfer kan. 5 tahun baru transfer kan. Ni Gua Musang. Setahun tak sampai duduk Gua Musang. Nampak tak? Orang main tunjuk salah ya, ustaz minta jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni, jumpa orang ni. Tak payah, tak payah. Allah bergantung pada dia satu. Kabel paling besar. Dia akan hantar lagi. Aku minta ke dia hantar mai. Duduk lepas 2 hari orang main tanya saya. Orang main tanya saya. Anak ustaz nak tukar dia mana? Jadi kita nak balik mai sini je lah. Tak apa. Bagi nama dia Bazum, bagi dia mai sini. Cik. Nampak. Lepas 3 hari dia telefon. Dia nak sekolah mana? Itu dia. Tu dia. Nampak lah. Nak sekolah mana? Tu sampai tahap tu lah. Anak abang pergi. Saja cerita. Bila cerita dunia, cerita jadi subuh. Kabel ni kabel Allah, bukan kabel makhluk. Ya. Dia pula tunjuk, ustaz punya alamat sini patut sekolah dekat rumah. Dekat rumah ni. Tapi lah duduk di rumah. Nampak lah. Ya. Sampai guru besar sini pun tak tahu, guru besar sana pun tak tahu. Kata dia kena tukar. Dia bertanya, father you pakai kabel mana? Father you pakai kabel mana? Dia tak kata you, tak kata pari lagi, dia kata you lah. Ya, nah. Anak saya kata, oh dia pakai kabel langit. Oh tu lah. Habis. Guru besar baru tahu kata dia kena tukar. Dia dapat tahu dah sekolah mana nak main. Alhamdulillah sampai hari ni dia. Ya. Jalan kaki pun sampai sekolah. Ini kenapa? Kerana kita tak bergantung kepada makhluk. Tak mau. Ya. Pasal daripada mula orang main tunjuk gitu dah, cara jalan dulu tu kan. Kita kena pegang dulu tu. Makna semua perkara tuan-tuan bergantung kepada Allah. Boleh tak? Allahu Samad. Allahu Samad. Ya Samadu, Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad 162 kali. Kalau ada apa-apa hajat besar, Ya Samad, Ya Samad, Ya 162 kali. Boleh tak? 162. Pasal apa 162 jangan tanya saya. Saya mengaji tak kat tu lah. Tanya hadis lagi tak boleh abang. Ini ulama-ulama tarekah amal 162 kali lah. Ya Samad, Ya Samad, Ya Samad tuan-tuan. InsyaAllah ya, dekat. Baik. Yang keenam, yang ketujuh, sabi'uha an yudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi min. Yang ketujuh, seorang hamba tadi ini mesti dia terus sentiasa mengingat Allah dalam satu terbaik yang Allah sudah takdir kepadanya akan hal itu. Sentiasa punya sangkaan yang baik kepada Allah. Dalam semua takdir, apa yang dia terima, takdir baik ke, takdir buruk ke, mesti ada yang baik. Yang baik kita puji, yang tak baik kita sandarkan hikmah kepada Allah, kerana Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata lagu tu boleh tak? Ya, baru jadi. Itu yang ketujuh. Ada tanda lagu tu, mak dia kata orang ni sayang kepada Allah. Kemudian thaminuha an ya'risa 'ala iqamati fara'idhihi wa an yataqarraba ilaihi binawafili biqadri taqati. Makna ke-8, seorang hamba harus punya satu cita-cita azam untuk melakukan fardu dengan sebaik-baik kepada Allah, pendekatan kepada Allah dengan berbagai ibadat sunat. Di jiwa dia selalu kata, aku nak buat ibadat, buat yang terbaik. Puasa tahun ni aku nak buat puasa yang terbaik. Sembahyang terbaik. Tadi dah sembahyang subuh, nak sembahyang dhuhur pula, aku nak buat yang terbaik daripada subuh. Dia kena ada lagu tu. Nampak tak? Maknanya kita kena ada ilmu lah. Nak buat yang terbaik tuan-tuan, kena ada ilmu Kita kena buat semua muhasabah. Sentiasa kena ada muhasabah. Di atas ibadat, di atas amalan, di atas ilmu kita kena muhasabah. Kena tambah. Jangan rasa sudah cukup. Apatah lagi kalau kata punya perasaan, tak payah dah, aku dah reti. Lagi celaka.
Nampak? Tu Nabi kata tu. Bila kita kata aku dah payah cukup dah, memang celaka. Itu perkataan iblis, bukan perkataan orang yang soleh tu, ya. Tak payah mengaji lah, aku dah reti dah, tak payah. Aku dah faham. Tak payah dengar. Tak payah ambil mengaji lah, aku dah tahu semua ni. Ini dia ni rendah sikit pada iblis lah. Nampak? Iblis memang alim. Iblis memang alim 100%. Iblis tu alim, tuan-tuan. Satu makhluk Allah yang cukup alim, iblis. Sebab tu Ibn Athaillah pengarang kitab kita ni, kiranya kalau ada award bintang nak dianugerah kepada orang yang paling alim, tapi syarat alim yang tak takut kepada Allah. Nampak tak? Tengok dia boleh pegang, ya. Kalau ada bintang, ada award, ada anugerah untuk orang alim yang paling alim tetapi tidak takut kepada Allah, maka aku calonkan iblis alaihi la'natullah, kata Ibn Athaillah Iskandari. Itu dia, nampak tak? Cukup alim. Sebab semua orang, Tok Adam tu dia boleh tipu, Tok Adam sendiri pun dia boleh kecoh dalam bentuk nasihat. Scammer nampak tak, ya? Dia boleh main dengan Tok Adam. Tok Adam wa'allama Adam al-asma'. Tok Adam dapat ilmu asma' tau, bukan calang-calang ilmu asma'. Maknanya dia tahu setiap inci perkara, dia tahu. Hang sebut apa benda dia akan tahu. Ini ilmu yang diajar Allah kepada Tok Adam. Walaupun alimnya Adam AS kena juga tipu dengan iblis, tapi dia bawa cara nasihat. Dia tak bawa cara teguk, cara tunjuk. Inni lakuma minan nasihin. Al-Quran kata, aku bagi kamu berdua sebagai penasihat. Aku bukan nak buat nanya apa. Cantik tak? Tengok, bahasa apa dia guna? Nasihat. Dia tak kata ajak. Keluar ada dua. Nampak, ya? Itu dia, kita nak faham. Jadi iblis cukup alim. Orang alim dia boleh tipu, rasul-rasul dia boleh tipu, nabi-nabi dia boleh tipu, dia boleh bunuh nabi. Iblis pernah bunuh seorang rasul, Nabi Allah Zakaria AS. Dia lah bunuh. Walaupun dia tak ambil parang tetap, ya. Nampak tak? Ketika Nabi Zakaria dikejar oleh pihak musuh ni, ya, orang-orang Yahudi nak tangkap dia, nak bunuh dia. Dia lari satu pokok tu panggil dia. Pokok tu panggil, wahai Nabi Allah, masuk dalam perdut, masuk dalam pokok aku, masuk dalam badan aku. Nampak tak? Pokok tu macam pokok senar yang besar. Pokok tu terbuka. Nabi Zakaria masuk dalam tu. Masuk duduk. Pokok tu tutup balik. Nampak tak? Nabi Zakaria dalam tu. Iblis tahu. Orang lain tak tahu. Iblis dia panggil dia, mai. Dia duduk ada dalam pokok ni. Nampak tak? Hampa gaji pokok. Dia pakai gaji pokok tu. Gaji dengan dia sekali. Iblis. Nampak tak? Sampai ke rasul pun dia boleh bunuh. Main dah tu. Nabi jumpa Rasul Nabi Zakaria pada malam Mi'raj. Nabi SAW jumpa. Bukan Rasulullah Nabi tak jumpa rasul-rasul lain. Tapi kita tengok kata 8 rasul dia jumpa lah. 7 tingkat lagi, 8 rasul dia jumpa, ya. Tapi sebenarnya Nabi jumpa banyak rasul-rasul jumpa Nabi Zakaria. Jumpa Nabi Zakaria, Allah Ta'ala, Rasulullah tanya, wahai Nabi Allah, ketika digaji pokok tu, apakah engkau merasa sakit? Dia kata tak. Ketika gaji tu nak sampai ke aku, Allah dah cabut nyawa aku dah. Jadi aku tak ada apa, dia kata. Nampak tak? Ketika gaji tu nak sampai kepada tubuh badan aku, Allah dah tarik nyawa aku dah. Aku dah mati. Nampak tak? Ya? Maka aku tak sakit. Itu dia. Tak rasa sakit apa-apa. Nampak tak? Ini urusan Allah lah. Walaupun iblis boleh buat, tapi Allah juga boleh berbuat. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Dia nak makam kepada Allah, Allah mendahului makam kepada mereka. Nampak? Allah sebaik-baik makam. Al-Quran kata, betul tak? Ni faham begitu, ya. Dan kita kata yang ke-8, ya. Jadi kita mesti ada orang yang cinta kepada Allah ni, dia akan cuba menambah kuantiti ibadat kepada Allah, kuantiti kualiti ilmu kepada Allah. Ini tanda orang yang kasih. Sebab tu dia tanda kasih kepada Allah ni, biar sebut ada 3 kan. 3 tanda kasih. Orang yang kasih kepada Allah ni ada 3 tanda dia. Confirm hadis Rasulullah, hadis sahih Bukhari Muslim, ya. Pertama, dia akan suka baca Quran sebab kalam Allah. Orang yang kita cinta, kita akan suka kalam dia baca, ya.
Orang yang kita cinta, kita akan jaga sorak dia. Sorak cinta tu kita buah-buah bantai pula, buah bedak pula sikit, bagi wangi sikit. Masya Allah, ni cerita orang muda, cerita zaman Piramli. Nampak lah, tu dia. Hari ni semua pakai telefon lah. Semua dalam keadaan maya. Kita sekarang dalam maya, tak payah pakai lagi hissi, benda-benda ni, itu yang kata tadi ni. Pertama. Kedua, mujalasah, bukan mujalasah billah, sentiasa bersanding dengan Allah. Nampak? Dia guna istilah bersanding, Nabi kita bersanding. Apa arti bersanding? Sentiasa berada dalam majlis ilmu. Nampak tak? Majlis ilmu dia teliuk, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab dia sedang ilmu kita tak habis, menuntut banyak perkara yang kita tak tahu dalam kehidupan kita ini. Nampak tak? Banyak benda yang kita tak tahu. Ya, kita ada file, satu ekstrak file dalam diri kita tahu. Sebab Al-Quran surah 'allamal insana ma lam ya'lam, yang Tuhan mengajar manusia daripada takdir. Sudah ada ilmu sebenarnya dalam diri kita, ada ilmu dah, ada. Tapi file tu ekstrak, dia kena ekstrak, kena buka file tu. Ya, file ekstrak tu maknanya ilmu tu ada dalam diri kita, dah ada. Ilmu tu kita dah mari dah. Sebab kita mari, Allah sebelum hantar bagi kita ke dunia, kita ni pesuruh jaya Allah ke bumi, ya kan? Pesuruh jaya ni mesti orang yang berilmu, dia tak? Kalau tak ada ilmu, macam mana nak hantar mari? Nak hantar orang jahil dia? Allah nak hantar ke dunia, tempat ancaman, tempat ujian, mesti dia hantar orang yang sudah alim. Maksudnya Allah sudah mengajar kita. Maka tu dalam surah Iqra, Allah Ta'ala kata apa? 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajar manusia daripada tak kerti kepada kerti. 'Allama tu mengikut dalam nahwu Arab, dia panggil fa'il madhi. Fa'il madhi ma'ruf nama dia, nampak tak? Tu kita ngaji nahwu lah, kena tahu sih yang telah past tense, orang putih kata, nampak tak? Yang telah mengajar manusia daripada tak kerti kepada kerti. Makna kita dah bawa file, dah mari turun file ilmu tu, kita bawa mari dah. Nampak tak? Faham tak? Tinggal lagi file tu kena buka, dia kena extract. Kita main komputer, kita jumpa kan file, kita kena extract file. Tak nampak tak? Kita kena extract file tu. Extract al-ilmu bita'allum. Ilmu mesti dipelajari. Nampak habis? Jawab dia kena belajar lah. Kalau tak belajar, macam mana nak buka? Nampak tak? Yang nak tolong buka file tu tadi ini adalah melalui, pertama melalui kitab. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nampak tak? Daripada tak kerti kepada kerti, maknanya melalui, pertama melalui kalam. Perantaraan kalam, mesti ada kalam. Iqra wa rabbukal akramul bil akramil kalam. Tuhan ajak kita dengan kalam. Mesti ada dengan kalam, tuan-tuan. Bukan pakai mendengar ya. Dia kena ada kalam. Ya. Betul tak? Kedua, mesti ada dengan pertunjuk, bayan, tibyan. Nampak tak? Mesti ada penerangan. Ya, ketiga mesti ada satu tempat yang mengkhususkan. Maka kita madrasah. Al-madrasah, ibu madrasah awal. Al-un madrasatul awalah. Ibu sekolah pertama. Dah nampak. Lepas ibu 2 tahun duduk dengan ibu. Mai 3 tahun gendong biar besar. Pita nikah. Nampak. Nampak tak? Ya? Dia kena ada dulu tu. Jadi mak dia kata kena ada semua ni ilmu. Maka dia kata orang cinta kepada Allah sentiasa ada majlis ilmu. Ada majlis ilmu. Nampak tak? Dia suka nak dengar kalam Allah, suka dengar ilmu, suka dengar huraian penjelasan para alim. Kita duduk dalam majlis ni, tuan-tuan dapat gerti, saya baca kitab yang umur dia hari ni 300 tahun punya kitab ni saya baca kat tuan-tuan. Ya. Ulama-ulama besar, Imam Masjidil Haram yang tulis kitab ni. Imam Melayu, Syekh Nawawi Al-Bandin, ulama besar. Dia yang tulis kitab ni. Kitab ni saya baca kat tuan-tuan tahu. Ada peluang tuan-tuan dengar bahasa dia, baca dengar kitab dia, nampak? Ada kontak dengan dia lah tu. Besok tuan-tuan di akhirat ada kontak dengan dia besok. Nampak tak? Kalau kita ada majlis ilmu, kita tak akan dapat dengar. Kita tidak ada hubungan dengan para alim ulama, tuan-tuan. Jauh kita daripada ulama, nampak tak? Tidak ada tarekah kita dalam ilmu. Ini kita nak kena faham begitu, ya. Jangan kata aku dah pandai. Banyak benda tak reti lagi. Banyak benda kita tak reti, tuan-tuan. Cukup lagi jauh kita pergi, lagi banyak benda kita tak faham. Faham ya? Dia kena ada begitu, ya. Sampai ke 9. Kemudian ke 9 tasi'ah yang kita lihat tadi ini, ya.
tasi'uha an yasurra an yafraha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi aw taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Cantik. Yang kesembilan dia kata tadi, merasa senang, merasa gembira dengan sesuatu yang ia dengar mengenai apa yang terjadi pada orang lain. Tadi kita hafal tak habis 3 tanda tadi. Abang 2 kan? Nombor 1 baca Quran, nombor 2 berada sentiasa, nombor 3 berkawan, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Nampak tak? Nak menjaga, cari rakan kongsi yang saleh. Nak bermusafir, cari teman kita yang soleh. Nampak tak? Nak bawa makan, nak makan sekali, bawa makan dengan orang yang soleh. Nampak? Dia very particular. Dalam semua pergerakan cari orang soleh, tuan-tuan. Nak cari menantu yang soleh. Nampak tak? Nak berbisan, cari tok bisan yang soleh. Nampak tak? Dia mau lagu tu. Boleh tak? Nak cari suami yang soleh. Dia mau lagu tu. Sebab kita sendiri buat satu pengakuan dalam sembahyang kan. Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Itu tak? Salam surah atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Implementasi itu penting. Mari kita implementkan apa yang kita baca dalam sembahyang. Itu bagi orang sembahyang. Orang sembahyang ni antaranya dia akan bersentiasa bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Semua persoalan, nampak? Sampai ke urusan duniawi. Nampak tak? Dia akan ada di kalangan orang-orang yang soleh. Ya, itu dia. Di nombor 3. Jadi 3 perkara ni kalau ada, tanda orang tu cinta kepada Allah. Habis. Tanda kita cinta kepada Allah. Boleh faham Jadi kita buat 3-3. Nombor 1 baca Quran banyak-banyak. Jangan tunggu Ramadan ya. Tiap hari baca Quran. Paling tidak 2 muka. Boleh tak? 2 muka lah. Paling tidak 2 muka. 2 muka lah. Paling tidak. Tak gitu kan? Syekh Abdullah Fahim dia pesan ke anak cucu dia semua. Sampai sekarang anak cucu dia buat kerja tu. Tapi tak tahulah. Saya pun tak jumpa lah. Dia kata hampa paling tidak tiap hari mesti baca 2 muka. Paling minimum. Hatta jadi menteri seorang jadi menteri dia kan. Cucu dia jadi menteri. Nampak tak? Nak keluar kerja, nak keluar pagi, dia baca 2 muka baru dia pergi pejabat, baru pergi kementerian. Nampak? Tu, nak buat pagi. Ini pasal betul saya rapid lah, saya dekat lah dengan keluarga mereka ni, dekat maka tu saya tahu sangat mereka punya budaya hidup pesan sampai ke anak cucu sekarang dah ada ni, lapis-lapis pupu anak-anak perakan sekarang ni pun dah terima wasiat tu. Nenek kami dah wasiat tiap kali sehari paling minimum 2 muka, paling tidak 2 muka. Nampak tak tidak ada had nak baca banyak mana pun, paling bagus paling tidak minimum 2 muka, premier 1 Quran. Boleh tak? Boleh tak? Make it premier 1 Quran. Boleh tak? Kalau kita boleh pegang lagu tu, kemahiran lah. Tanda kita akan satu kasih kepada Allah. Allah akan tanam sifat kasih sayang dalam diri kita, dan Allah pun kasih kepada kita, dan sentiasa berada dalam majlis ilmu. Jangan serik, jangan jemu, jangan rasa bosan, jangan rasa sudah pada. Sentiasa berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Jaga majlis ilmu. Saya dah pernah cerita dengan tuan-tuan, seorang hamba Allah 96 mati dan tengah duduk mengaji. Anak ada 3 pakar perubatan, bukan PhD, pakar perubatan. Betul dia punya PhD ni tak ada masalah, kecil pakar perubatan 3 anak dia kerah di suruh piantang. Nampak tak? Aku tak baca hampa ni pakar ke apa ke, hampa anak aku, milik aku nak pergi mengaji piantang. Tu dia. Nampak tak? Pagi sebelum subuh 1 anak piantang. Saat ni pukul 10 pagi anak lain ambil bawa balik. Saat ni Zuhur 1 anak bawa pergi. Nampak tak? Asar, lepas asar 1 anak bawa balik. Sebelum maghrib 1 anak piantang lagi, lepas isya 1 anak balik. Cari 3 trip, 6 trip sehari, 3 anak bagi tugas. Sama ada hampa hantar atau apa kena cari jalan hantar aku. Nampak tak? Hampa kena buat. Kalau hampa ada urusan pakar, dia pasti sibuk lah, tak boleh pergi kan.
kena cari hantar orang, nampak tak? Pergi ambil bapa ayah aku, pergi hantar, boleh bawa balik. Itu dia, nampak tak? Bayang. Dia punya didik anak dia sampai tahap tu, nampak tak? Sampai punya taat. Pasal apa? Dah lagi nak mengaji, tuan-tuan. Nak mengaji. Sampai umur 96 pun nak mengaji lagi lah. Nak mengaji lagi. Nak duduk majlis ilmu. Aku nak mati dalam majlis ilmu. Sebab aku biasa tengok Tok Guru kata, tanda cinta kepada Allah sentiasa berada dalam majlis ilmu. Itu dia. Nampak lah. Kalau ada sikap begitu bagus kan? Nah. Tak ada kira apa. Boleh faham Alhamdulillah. Tu. Maka tu Tok Guru pesan kita, nak mengaji dalam susah. Nak mengaji, Tuan Guru Haji Arsyad Bawal, orang Jelutong. Saya kecil masa tu lagi. Dia ni orang alim Jelutong, tapi orang tak kenal dah. Cukup alim. Dia kata saya apa? Abu Hasan, nak mengaji dalam susah tau. Dia senang memang tak boleh mengaji. Dalam susah. Tengah tu susah mau mengaji, dalam susah mau mengaji pun susah. Dia mau begitu. Boleh tak? Ni duduk sandar, unjuk kaki, makan kacang goreng, duduk dengar. Ini bukan mengaji. Nampak tak? Duduk depan TV, nampak tak? Ya? Duduk sandar, kan? Ini bukan mengaji. Memang tak ada ilmu, ya. Dia kena mengaji dalam susah. Nampak tak? Ya? Dalam keadaan kita tekan, ya. Sampai balik mengaji. Tak ada. Tok Guru kalau kita tak balik, tak boleh balik. No. Tok Guru kata jangan balik, tak balik lagi. Tunggu sampai 2 pagi. Tok Guru punya duk mengajar, duk baca kitab, duk terang. Saya dengan 3-4 orang je lah, duk baca kitab, duk terang. Sampai pukul 1 lebih. Duk kita habis lah aku ferry terlepas hari ni. Ferry pukul 9 tak jalan dah. Dia tak? Kita nak balik, masa tu duk reference. Hitam tu. Naik bas pun tak ada. Tak fikir. Tok Guru kata, tak balik, jangan balik. Tak payah abang Tok Guru. Itu cara ilmu. Nampak tak? Ini Tok Guru nak mengajar, dia lari keluar lah. Mana ada adab dia tu? Nampak tak? Ya? Duk mengajar, dia lari keluar. Tak mau dengar. Nampak tak? Punya biadab dengan Allah. Biadab dengan Allah tu. Biadab dengan Rasulullah tu. Sebab majlis ilmu majlis Rasulullah, bukan majlis orang. Ya. Faham? Ya. Habis turun mai, jalan kaki. Mujur ada kawan hantar motor sampai ke feri. Sampai feri, duduk atas feri. Tidur atas feri, hari tu tak berjalan. Nampak tak? Di rumah pening, awak tak balik. Nampak tak? Ya. Besok pagi pergi kerja terus tak balik. Masa tu bukan ada telefon macam kita ya apa? Telefon masa ada pusing kerek pusing. Telefon perempuan kata malam semalam tak boleh balik, tak ada. Tu duk bimbang dia satu malam tak balik. Tak pergi report polis lagi dia lah. Nampak? Pasal apa? Mengaji. Nak mengaji juga. Kita terima akibat dia. Pi pula lepas tu. Tak kira. Nampak? Tu dah. Dapat feri, bas pula tak ada. Berjalan kaki daripada feri sampai Hitam. Nampak tak? Itulah saya tuan-tuan nak buat bagi. Mengaji ya. Tak serik. Allah pun bagi kita. Tu, sikit lagi, satu lagi kita pergi. Kemudian nombor 9. Yang ke-10, ashiruha in sami'a min ahadin zikrallahi a'anahu. Makna ke-10, jika ia mendengar daripada sebarang perihal zikir kepada Allah, maka ia akan bantu orang itu. Dia cukup suka kalau dengar. Kalau orang tu mengaji, dia akan bantu orang tu mengaji. Kalau orang tu banyak zikir, dia akan bantu orang tu berzikir. Nampak tak? Ni aku ada zikir, aku nak bagi dekat hang. Aku tengok hang rajin, suka berzikir, aku pun nak bagi dekat hang satu zikir lagi hang amal. Nampak tak? Dia cukup seronok dengar kalau orang mengaji, cukup seronok dengar orang berzikir, cukup seronok dengar orang baca Quran, dia akan bantu lagi. Dia akan bersama-sama untuk. Ini tandanya kita cinta kepada Allah. Betul tak? Betul tak? Tak gitu. Dia ni rajin, dia pergi jumpa jinjang minta nombor ekor lah. Kawan dia pun suka lagu tu je. Dia pun suka orang lagu tu. Aku ada satu jinjang lagi-lagi bagus, jom kita pergi jumpa jinjang dia pula. Dia akan bawa pergi ratah. Nampak? Pasal dia suka ilmu tu, dia suka bab tu, dia akan bantu lah orang tu dalam urusan. Macam tu lah kita pula dalam bab iman ni, bab zikir ni. Orang tu kuat zikir, suka mengaji, suka mengambil tahu, suka mengambil ilmu, kita akan bantu dia lagi. Hang tak boleh pergi, jom aku bawa. Nampak tak? Hang tak ada kereta, main mod aku bawa kereta, sama kita tumpang pergi. Nampak tak ya? Tu dah.
Kerana suka kepada ilmu. Ini tanda kata orang cinta kepada Allah, tuan-tuan. Boleh ya? Dia tak itulah saya tak nak baca pada komputer ni. Komputer ni saya nak bukti kecintaan kepada Allah. Mungkin minggu depan kita baca lah. Bawa tak boleh baca. Ni banyak ya. Bukti kecintaan, bukti kita cinta kepada Allah, tuan-tuan. Kita akan baca pada minggu depan lah. Ya, siap. Ya. Nombor 9. Oh, Ustaz tak terang baca Arab saya. Baik. Nombor 9, tasi'aha an yusarra an yafraha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi aw taqarrubi ilahi wa jihadin fi sabili sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Yang ke-9, merasa senang, yakni merasa gembira dengan sesuatu yang dia dengar mengenai apa terjadi pada orang lain berupa pujian kepada Allah, ya, atau berupa pendekatan diri kepada Allah, berjihad di jalan Allah secara diam-diam terang-terang dengan jiwa dan harta benda dia. Ini kita dengar apa-apa perkara yang baik, kita akan seronok. Kemenangan tentera Islam, Brigade Qassam berjaya, ya, menembak jatuh berapa jet Israel, kita dengar seronok, kita puji Allah, puji Alhamdulillah. Dia mahu ke tu? Nampak dah? Ya. Dengar satu orang sihat, dah kena COVID baru sihat pula, ya Allah, Alhamdulillah sihat dia. Dia mahu ke tu? Nampak tak? Nampak? Jangan terbalik lah. Patut mau mati buang lah. Bukan begitu lah, dia mau terbalik. Dengar tu seronok. Dengar pula orang dapat anak dia dapat, satu orang dapat anak dia dapat kerja ke. Allah, syukurlah budak tu dapat kerja, ringanlah mak bapak dia dapatlah sikit bantuan. Nampak? Dia mahu begitu. Sikap ni makna kita orang cinta kepada Allah. Dia mahu begitu. Boleh tak? Lah. Maknanya dengar yang elok-elok, dengar yang bagus, dengar yang muluk-muluk ni kita akan sambut dengan doa dan kita akan puji Allah. Itu tanda kita orang cinta kepada Allah. Dia mahu begitu kan? Boleh lah. Itulah 10 perkara, tuan-tuan, yang dapat kita isikan manfaat daripada kitab Kasyifatus Sajak. Abuan, tuan-tuan lah, nak dengar kitab ni bukan semua orang ada ni. Tak dapat ni, saya pun dapat special daripada ulama Madura, ya. Depa aja ada kitab-kitab ni, tempat dia tak ada. Sebab depa ni ulang cetak balik kitab lama jadi kitab baru. Depa hantar mari kat saya lah, insya-Allah. Ya, insya-Allah murah kita tangguh dulu dekat tu, dan kita akan sambung pada muka surat kita, kitab kita ni muka surat 798 pada bawah. Kerana itu Maulana Ibnu Athaillah. Kita ambil pada situlah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.